Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Izzazul. Okey, saya Nurul Aisyah binti Ismail Chong daripada Master Pengajian Kurikulum. Okey, hari ini saya akan membuat pembentangan berkaitan dengan cadangan penyelidikan saya iaitu keberkesanan pendekatan flip classroom dalam subjek penjagaan kesihatan tumbuhan di Politeknik Nilai. Okey, untuk bab 1, saya akan menerangkan berkaitan dengan pernyataan masalah, objektif kajian, persoalan kajian dan juga kerangka konseptual kajian. Okey, untuk pengenalan, kaedah pengajaran dan pembelajaran PDP di abad ke-21 lebih berpusatkan kepada pelajar, di mana menurut Arba et al. 2017, PDP abad ke-21 yang berpusatkan pelajar boleh menarik minat dan fokus pelajar menerapkan kemahiran berfikir secara kreatif, kritis dan mampu membuat keputusan dalam penyelesaian masalah. Okey, manakala untuk subjek penjagaan kesihatan tumbuhan pula, okey, subjek ini adalah subjek wajib bagi pelajar yang mengambil diploma hortikultur landscape di Politeknik Nilai. Okey, subjek ini mengandungi banyak fakta-fakta yang abstrak, konsep sains yang sukar difahami oleh pelajar. Okey, subjek ini mempunyai waktu pengajaran yang terhad iaitu 3 jam jumlah pengajaran setiap minggu dan mempunyai 5 topik utama. Okey, penyataan masalah dalam kajian ini. Okey, pelajar-pelajar sering mendapat markah yang rendah di dalam ujian penilaian formatif yang telah dilaksanakan. Okey, dan pelajar ini juga sering mengadu isi kandungan subjek, sukar difahami, banyak fakta yang perlu dihafal serta membosankan. Okey, hasil pencapaian pelajar sebenarnya bergantung kepada banyak faktor dan salah satunya adalah gaya pengajaran pensyarah. Okey, manakala cabaran yang dihadapi oleh pensyarah pula adalah untuk melibatkan pelajar secara menyeluruh ketika sesi PDP berlangsung dan mempelbagaikan pengajaran berpusatkan pelajar mengikut ketetapan jadual waktu yang sedia ada. Okey, pelajar juga perlu melibatkan diri dalam semua aktiviti hands-on serta pengaplikasian teknologi dalam PDP. Okey, salah satu cara untuk mengintegrasikan semua elemen tersebut tanpa perlu menambah masa mengajar dan mengabaikan sukatan pelajaran atau silibus adalah melalui kaedah flip classroom. Okey, menurut Jigen et al. 2014, kaedah flip classroom telah dilaksanakan dengan meluas di institusi pendidikan. Namun, menurut Mukherjee 2013, kajian tentang kaedah flip classroom terhad dan kurang dilaksanakan di Malaysia. Untuk objektif kajian pula, objektif yang pertama, mengenal pasti keberkesanan pendekatan flip classroom dalam PDP terhadap pencapaian pelajar dibandingkan dengan kaedah konvensional. Okey, objektif kedua, mengenal pasti keberkesanan pendekatan flip classroom terhadap motivasi pelajar. Okey, seterusnya, mengenal pasti keberkesanan pendekatan flip classroom terhadap kepuasan belajar. Dan terakhir, mengenal pasti hubungan antara interaksi sosial dengan pencapaian akademik pelajar. Persoalan kajian di dalam kajian ini adalah, persoalan yang pertama, adakah kaedah pembelajaran menggunakan pendekatan flip classroom dalam PDP mempunyai perbezaan yang signifikan terhadap pencapaian pelajar berbanding pendekatan konvensional? Persoalan yang kedua, adakah kaedah pembelajaran menggunakan pendekatan flip classroom boleh menyebabkan peningkatan tahap motivasi pelajar dalam sesi PDP? Persoalan yang ketiga, adakah kaedah pembelajaran menggunakan flip classroom boleh menyebabkan peningkatan tahap kepuasan pelajar dalam sesi PDP? Dan persoalan keempat, adakah interaksi sosial dengan pencapaian pelajar mempunyai hubungan yang signifikan? Ini adalah kerangka konseptual kajian. Boleh dilihat di sini, pengajaran dan pembelajaran penjagaan kesihatan tumbuhan akan dilaksanakan dengan dua pendekatan iaitu pendekatan rawatan dan pendekatan kawalan. Pendekatan rawatan adalah melalui pendekatan flip classroom melalui 3 fasa iaitu sebelum, semasa dan selepas kelas. Okey, manakala kaedah kawalan adalah pendekatan konvensional. Pendekatan konvensional adalah pengajaran dan pembelajaran mengikut kaedah sedia ada tanpa melaksanakan penambahbaikan.
Okay, saya akan menerangkan pendekatan flipped classroom di dalam tinjauan literature. Untuk bab 2, tinjauan literature, saya akan menerangkan berkaitan dengan pendekatan flipped classroom melalui kajian-kajian oleh pengkaji lepas. Apa itu flipped classroom? Okey, flipped classroom mula diperkenalkan oleh Baker, iaitu seorang pensyarah daripada Universiti Cedarville, Ohio, Amerika Syarikat. Okey, menurut si Clark, menyatakan bahawa flipped classroom didefinisikan sebagai menggunakan teknologi dalam memberi kuliah atau pembelajaran di luar bilik darjah, manakala tugasan dan konsep disediakan di dalam kelas melalui sesi pembelajaran. Dalam erti kata lain, flipped classroom ialah satu konsep pengajaran yang menggantikan kuliah dalam kelas dengan peluang-peluang untuk meneroka dan mengkaji bahan-bahan di luar bilik darjah melalui tontonan klip video dan bahan bacaan yang diberikan oleh pensyarah. Menurut kajian-kajian lepas, didapati flipped classroom mempunyai banyak kelebihan. Okey, antaranya melalui Yap dan Yasin 2019 menyatakan kelebihan flipped classroom ialah bahan-bahan pembelajaran dalam pelbagai format sesuai dengan gaya pelajar yang berbeza. Seterusnya, pendekatan flipped classroom memerlukan pelajar mengakses internet dan melakukan pelbagai aktiviti yang berbeza sebelum, semasa dan selepas proses PDP. Seterusnya, menurut Junian Dini 2020 menyatakan pendekatan flipped classroom menggalakkan pelajar berinteraksi dan berkolaborasi sesama rakan sekelas dan mewujudkan independent learning. Seterusnya, meningkatkan keupayaan pelajar untuk bekerja secara individu dan pembelajaran secara interaktif. Okey, ini adalah model pendekatan flipped classroom yang telah dibangunkan oleh Karen Nicholas, Snelling, Camp and the University of Adelaide Flipped Learning Community of Practice 2018. Okey, berdasarkan model ini, memaparkan reka bentuk kerangka kerja pelaksanaan flipped classroom yang diselarikan dengan aras taksonomi Bloom. Berdasarkan model ini, terdapat 3 fasa utama dalam pelaksanaan pendekatan flipped classroom, iaitu fasa sebelum kelas, fasa semasa kelas dan fasa selepas kelas. Setiap aktiviti yang dilaksanakan oleh pelajar adalah berdasarkan pembelajaran melalui penggunaan pelbagai aplikasi, perisian dan platform perkongsian maklumat. Setiap aktiviti tertumpu kepada topik pembelajaran di mana pelajar akan didedahkan tentang konsep asas sesuatu tajuk sehingga pelajar dapat mengenal pasti dan menerangkannya. Berdasarkan model ini, pelajar akan menguasai isi pelajaran dan mempunyai hubungan yang jelas dalam melakukan pembelajaran secara aktif. Hal ini ditunjukkan di dalam model ini yang di mana setiap isi pelajaran yang sukar difahami pelajar akan dibincangkan bersama-sama di dalam satu kumpulan. Setiap aktiviti yang dilaksanakan oleh pelajar akan membina aras pemikiran mereka selari dengan aras yang diterapkan oleh taksonomi Bloom. Pelajar akan menilai keseluruhan aktiviti yang telah dilaksanakan selepas kelas berlandaskan objektif pembelajaran yang ditetapkan. Bab 3 ini akan membincangkan berkaitan dengan metodologi kajian termasuk reka bentuk kajian, populasi dan sampel kajian serta prosedur pengumpulan data. Untuk metodologi kajian, kajian ini menggunakan kaedah kuasa eksperimen di mana penyelidikan dijalankan secara persekitaran terkawal melibatkan 2 kumpulan pelajar iaitu kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Pelajar akan diberikan ujian pra sebelum kajian dan ujian pos pada akhir kajian. Untuk populasi dan sampel kajian pula, kajian ini akan melibatkan pelajar semester 3 yang mengambil subjek penjagaan kesihatan tumbuhan Diploma Horticultural Landscape di Politeknik Nilai Negeri Sembilan. Kajian ini akan melibatkan keseluruhan populasi yang ada iaitu seramai 86 orang pelajar. Pekaji akan membahagikan 86 orang pelajar kepada 2 kumpulan yang sama rata iaitu kumpulan rawatan melibatkan 43 orang pelajar, manakala kumpulan kawalan juga akan melibatkan 43 orang pelajar. Untuk instrumen kajian,
Pengkaji bercadang untuk membuat dua set soalan ujian yang akan digunakan, iaitu set soalan A dan set soalan B. Set soalan A akan digunakan ketika pra-ujian dilaksanakan, manakala set soalan B pula akan digunakan untuk ujian pos. Ujian pra dan ujian pos akan ditadbir oleh pengkaji melalui bantuan pensyarah subjek sebelum dan selepas pelaksanaan kaedah pembelajaran flipped classroom. Okey, ujian pra dilaksanakan untuk mengetahui tahap pengetahuan topik 2 iaitu Undang-Undang Penjagaan Kesihatan Tumbuhan dan topik 4 iaitu Perlindungan dan Kawalan Tumbuhan. Manakala ujian pos dilaksanakan untuk mengetahui penguasaan topik selepas kaedah pembelajaran flipped classroom dilaksanakan. Okey, terdapat 6 prosedur pengumpulan data, iaitu prosedur pertama melibatkan peringkat ujian pra dan instrumen soalan selidik bahagian A, iaitu berkaitan dengan demografi pelajar. Okey, prosedur kedua adalah peringkat instrumen soal selidik bahagian B, iaitu motivasi pelajar terhadap pembelajaran. Okey, seterusnya prosedur yang ketiga adalah pelaksanaan rawatan pendekatan flipped classroom untuk kumpulan rawatan, iaitu seramai 43 orang. Okey. Pelaksanaan pendekatan flipped classroom ini akan dilaksanakan sepenuhnya oleh pensyarah kursus, di mana pengkaji hanya terlibat sebagai pemerhati. Okey, seterusnya peringkat keempat adalah peringkat ujian pos, iaitu ujian untuk menilai keberkesanan pendekatan flipped classroom. Okey, seterusnya peringkat kelima adalah peringkat instrumen soal selidik bahagian C, iaitu berkaitan dengan kepuasan belajar. Seterusnya peringkat analisis data menggunakan ujian T dalam perisian komputer SPSS 26. Sekian saja pembentangan saya. Terima kasih.